kami membinasakan mereka dan kedua-dua tempat itu berada di satu jalur jalan yang dilalui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini bagi siri yang terakhir bagi surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 bercakap tentang Allah jaga kita. Ketika zaman ini tuan-tuan ya, kita Ustaz ni apa khabar Ustaz hari ini? Ya, Ustaz jaga keluarga, keluarga jaga ya. Tapi yang pastinya adalah Allah jaga kita. Ya. Caranya macam mana adalah apabila kita sentiasa menjaga Al-Quran, menjaga mesejnya, menjaga pelaksanaan apa yang ada dalam surah Al-Hijr, dalam surah yang ke-15 yang bermaksud batu ya, ada kaitan dengan Ashabul Hijr, mereka yang tinggal di tempat yang berbatu. Ini kisah yang akan kita baca pada hari ini Ustaz ya. Baik, bagi tuan-tuan yang berada di rumah jangan lupa teruskan bersama, dan pada kali ini sila bagi tuan-tuan yang belum lagi ambil mushaf boleh ambil ya. Kita menunggu sekejap ya, beberapa saat ini, dan juga kalau perlu muat turun di telefon bimbit Smart Quran ya, bagi tuan-tuan yang tidak ada mushaf yang perlu merujuk kepada bacaan ya, dan bagus kalau dapat dirujuk satu persatu. Ada yang komen yang kata dia tengok dekat TV itu lebih menarik, tapi kalau ada juga peluang tengok dalam mushaf masing-masing agar kita dapat lebih menjiwai ya. Dan selepas ini tuan-tuan mungkin baca sendiri, cuba memahami balik semula, oh sebenarnya Allah beritahu begini ya. Ini mesej yang sedang Allah sampaikan pada saya agar menjadi tazkirah, menjadi peringatan untuk kita dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tuan-tuan puan-puan, mari kita mulakan dengan Ustaz Tarmizi ya, surah Al-Fatihah kita untuk kita sama-sama di hujung dalam bahagian ini pun kita akan bincang tentang apa itu nama lain bagi surah Al-Fatihah. Masya-Allah saya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia dengan Malaysia Quran Time di TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan bergabung lagi kita pada hari ini dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala tambah barakah seisi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya baca surah Al-Fatihah ini, saya nak kongsikan ataupun saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama beri perhatian satu kalimah dalam surah Al-Fatihah yang perlu kita beri perhatian. Jika semalam saya kongsikan kalimah ad-dallin, itu mak lazim kalimi. Dallin ke dalun Ustaz? Dallin. Semalam tu. Itu dalam Fatihah. Fatihah. Okey, kalau dalam surah Al-Hijr ada Hijr ad-dallun. ada ad-dallun. Nanti saya akan sentuhkan juga yang tu. Jadi kena hati-hati dekat situ. Mak lazim kalimi muthaqqal, berat, 6 harakat kat situ. Dan hari ini saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pada kalimah an'amta. An'amta. Mula-mula hamzah an, lepas tu ain am, kemudian balik atas ta, an'amta. Jadi jangan dua-dua hamzah Ustaz. Kadang-kadang ada dua-dua hamzah, an'amta ataupun dua-dua ain, an'amta. Kan, jadi sama-sama kita perhatikan dan sama-sama kita perelokkan bacaan kita insya-Allah. Baik. Boleh Ustaz ya? Okey, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu bacaan agak tegas sikit Ustaz. Tegas sikit, Dia kalau ikut taranum, alunan taranum itu adalah taranum ras. Dan bacaan taranum ras ini atau bacaan macam saya baca tadi Ustaz, saya tiru Ustaz, saya tiru sikit sebanyak bacaan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram Ustaz. Tapi 1% je lah jadi. 1% ya. Okey. Sebab minat kan Ustaz? Yang Som 9 tu kita kena pergi sama-sama lah Ustaz. InsyaAllah, Kita kena insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi tuan-tuan. Dalam surah Fatihah ni kita ulang ya. Kita ulang dan nanti kita akan bertemu dengan nama lain bagi surah Al-Fatihah ini ya. As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang berulang-ulang. Dan bila bercakap tentang berulang-ulang ini, dia kadang-kadang ada orang kata, asal ulang banyak kali ya. Bosan pula kan. Bagi setengah orang kata begitu. Tetapi dia kalau bosan ini, dia kalau tidak interested bahasa Inggerisnya. Kalau orang tak minat pada sesuatu, benda yang paling bagus pun kan. Contohnya kalau anak kecil kan, dia tengok kereta besar BMW berkilat pun dia kata ini tak best. Pasal ini bukan permainan. Dia tak boleh main kan, dia tak boleh pegang. Itu bagi anak kecil. Tetapi kalau anak besar dia tengok sebiji itu kan, okey, maka kalau dapat kunci pun dah ni Ustaz ya. Jadi nak ceritanya bagaimana menghargai sesuatu perkara. Kalau iman itu tahap kecil, anak kecil, maka bagi kunci BMW mungkin dia pergi toreh-toreh kan kereta tersebut ya. Tapi kalau dapat Ustaz nak BMW nak sebiji Ustaz ya. Okey, kita doalah insya-Allah ya. Jadi nak ceritanya ialah pada hari ini kita akan melihat kepada kisah Ashabul Aikah dan juga Ashabul Hijr. Nama lainnya ialah kumpulan orang Madian ataupun kumpulan Thamud. Dalam Quran ni banyak kali diulang-ulang, tetapi pada setiap surah diberikan sudut berbeza. Sudut berbeza ya. Mengapa sudut berbeza penting? Kerana kadang-kadang mungkin kalau sama sahaja rasakan bahawa benda ni berulang sama je. Tetapi dalam Quran bila Allah ulang, contohnya bila baca Fatihah ini berulang, ada rahsia yang tersendiri. Itu yang kita nak tengok sebentar lagi. Jadi bagi tuan-tuan, mari kita buka kepada ayat yang ke-78 pada muka surat 266. Kita nak baca dahulu ayat 78 hingga 84 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Jadi kita dah tengok dulu apakah sinopsis hari ini. Ya, apa yang kita nak baca. Daripada hari ini kita akan melihat Ashabul Aikah dan juga Ashabul Hijr yang tidak dipelihara, yang tidak dijaga oleh Allah. Walaupun binaan kukuh, mereka ada satu tamadun yang hebat, tetapi kerana mereka tidak jaga Allah, tidak jaga wahyu pada waktu itu, Allah hancurkan mereka. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Allah menyatakan di hujung itu motivasi buat Nabi dan istimewanya Quran dan surah Al-Fatihah. Itulah dia punya ultimate kepada surah Al-Hijr ini. Yang itu. Masya-Allah ya. Jom. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya bacakan ayat ini, yang kita nak baca ini ayat 78 Ustaz sampai 84 kan. Pejam celik Ustaz, kita dah 10 Ramadan Ustaz ini Ustaz. 10. Allah Ustaz. 10 Ramadan Ustaz. 1/3. 1/3 dah Ustaz. Baki lagi dalam 20. Ada 20 hari lagi Ramadan dengan kita. So maksudnya kita semakin meningkatlah kita punya semangat Ustaz. Harapnya makin dekat dengan sijil takwa. Subhanallah. Oh ya, sijil takwa Ustaz. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Dan sebelum saya baca ni Ustaz, saya tertarik dengan sahabat di FB ni Ustaz. Berpantun Ustaz. Oh, ada pantun lagi. Ya, pantun Ustaz. Masya-Allah. Daripada Ahmad Syukri, berbaju hijau menenangkan mata. Oh, patut bahasa. Baju hijau. Okey. Berbaju merah tanda gembira. Pula dah. Okay. Khas untuk kita. Surah Al-Hijr menjadi pedoman kita. Jom kita bertadabbur bersama-sama. Subhanallah. Okay. Memang nak suruh bertadabbur. Nanti saya balas balik tak tahulah bila Ustaz dah dua dah. Ustaz dah dua belum balas. Dekat Facebook saya balas banyak. Oh, dekat Facebook. Baru tahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama baca ayat 78 sehingga ayat 84. Jadi saya nak mulakan ini dengan tarannum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma labiimamin mubin.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 78 hingga 84 itu Allah bercerita lagi tentang kaum lain. Kalau sebelum ini kita berbicara tentang kaum Lut yang telah diazab oleh Allah dengan yang atas terbalik dan juga diberikan hujan batu. Terbalik kan Ustaz? Terbalik dan hujan batu mereka hancur hancur. Sekarang dan yang terbalik tu Ustaz kita tengok masa mengganggu Ustaz. Terbalik tu orang buat ambil gambar Ustaz. Sekarang ada rumah terbalik rumah terbalik. Tapi ini peringatan lah. Peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau dalam ayat ini tadi 80 ayat 78 wa in kana ashabul aikah ladzalimin ashabul aikah ini adalah penduduk Madian kaum pada Nabi Syuaib. Diberi nama ashabul aikah pasal aikah ni nama pokok yang besar yang mereka sembah. Mereka sembah pokok, kemudian mereka ni satu Nabi Syuaib punya kaum ni ialah dia suka menipu dalam berjual beli. Masya-Allah. Itu yang sebenarnya panduan bagi kita pada tahun 2020 ini. Kita tidak mahu diazab oleh Allah Allah mungkin tak azab macam penduduk zaman dahulu terbalik kan. Tapi Allah ingatkan agar Allah boleh buat tapi Allah beri peluang pada kita bagi tuan-tuan ahli bisnes yang ada jangan menipu ketika buat bisnes saya pun kena ingatkan diri saya jangan menipu, jangan kurangkan. Kalau nak bagi pada orang bayar 100 tapi bagi nilai RM90 bagi lebih tak apa. Kan ataupun kalau masa beli ini bagi pembeli pula masa beli pula dia memang dia bayar 100 tapi nak harga nilai 150. Dia tawar sampai makcik itu kata nahlah ambil free lah kan. Dia sampai dah tak boleh cakap pasal tawar sampai tak ingat punya tu. Jadi jangan bangga pula ada kemahiran menawar, takut nanti kena tawar nanti di akhirat nanti. Nauzubillahi min zalik Jadi pada ayat 79 itu apakah yang Allah beri kepada mereka? Fataqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Mereka itu telah diazab dan dua itu maksudnya ashabul aikah dan juga kaum Lut tadi itu mereka itu berada di tempat yang nyata. Jadi itu sebabnya tempat kaum Lut dan ashabul aikah ni Madian ini tempat yang di antara boleh dilalui. Kalau di laut mati itu kaum Lut itu dan juga kalau ashabul aikah ini di kawasan Madinah dan Syam itu orang boleh tengok kawasan itu masih ada lagi untuk kita ambil pelajaran lah kan. Satu kita tengok Quran, yang keduanya kita pergi ke sana Ustaz. Siru fil siru. Kalau ada peluang tu nanti insyaallah amin kita nak tengok ni. Dan kemudian Allah bawakan pada ayat yang ke-80 walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Inilah tajuk kita, nama surah ini Ashabul Hijr, iaitu mereka yang empunya rumah mereka daripada gunung batu. Gunung dia kalau jabal itu jabal tu gunung yang ada batu. Kalau tur tur itu gunung tapi ada pokok-pokok atasnya. Itu bezanya kan, ada surah tur kan. Itu bezanya. Jadi apakah yang mereka buat? Apa yang Allah cakap pada mereka ini? Wa atainahum ayatina, diberikan kebesaran ayat-ayat Allah, fakanu, mereka ni berpaling dan mereka ini hebat. Mereka berpaling tu pasal rasa diri hebat, boleh yanhitu minal jibal, boleh mengukir daripada gunung. Wah, hebat ni. Jadi kalau gunung Ustaz, rumah daripada gunung kecil ke besar? Besar. Kan? Kita berapa kaki persegi je kita kan, dia rumah gunung. Nak ceritanya mereka punya teknologi mereka itu lebih mantap lagi daripada kita sekarang. Kan? Kita kena pergi juga Ustaz Masih lagi ada tinggalan Ashabul Hijr ini ataupun nama lainnya adalah kaum
Samud. Yang diseru oleh Nabi Saleh, ya, yang ada unta tu kan, unta keluar daripada batu tersebut, kemudian dia pergi sembelih pula. Madain soleh tu. Madain Saleh itu. Itu di tempat ini. Wah, Ya. ni. Jadi Allah bawakan di sini fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Mereka dalam tempat batu yang rasanya memang kuatlah, gunung, bukannya rumah kita. Ya, rumah kita tu gegar kalau bagi sikit je boleh jatuh kan. Ini gunung, tapi Allah denda mereka ini, azab mereka ini bukan pakai batu. Bagi satu sayhah. Satu pekikan sahaja, dia istilah zaman sekarang ni ultrasonic. Kalau jet yang tinggi tu kan, dia tak boleh kat bawah, kalau dia bawah saja habis pecah cermin-cermin ni kan. Pakai pekikan yang sekuat itu, akhirnya hancur mereka. Ya. Nak ceritanya bahawa Allah boleh nak bagi ujian dalam bentuk pekikan, dalam bentuk batu kecil, ya. Kemudian ada virus kecil, boleh Allah nak bagi. Dan sekarang ini kita doa, ini bukan azab Allah, tapi ini adalah ujian. Ada beza Ustaz, ya. Kalau azab itu maksudnya untuk Allah hancurkan, tapi kalau ujian untuk Allah ingatkan balik, kita kena kembali balik pada Allah agar kita terus beriman kepada Allah. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Mereka rasa diri bagus, ya, dengan apa yang mereka buat pada ayat 84, dan itulah yang kita dah belajar sebentar tadi secara ringkas. Jadi Allah bawakan penghujahan sebenarnya siapa yang hebat, siapa yang boleh jaga. Kita sambung pada ayat 85 hingga 86. Okey, kita sambung lagi dua ayat 85 dan ayat 86 di muka surat sekarang 266. Jom kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Dalam ayat yang ke-85 hingga 86 ini Allah bercerita Ustaz, ya, tentang sebenarnya mereka yang rasa hebat ini, mereka ni sebenarnya tak berapa faham sangat apa sebenarnya yang Allah cipta, yang Allah jadikan mereka hebat itu untuk apa. Ya, mereka rasa kalau mereka hebat, Allah cipta mereka boleh hebat, boleh buat rumah daripada gunung, daripada ukir apa sebagainya. Dia rasakan bahawa kita kena happy lah. Kan, happy, jangan kacau kami. Kalau dalam kaum Lut tadi tu dia sampaikan, dia nampak saja lelaki datang, lain macam kan. Dia rasa dia ingat lelaki datang tu adalah untuk dia apa istilahnya, yastabshirun. Kan, dia rasa kita boleh bersuria lah ni, boleh happy, boleh party, ya. Tetapi sebenarnya Allah cakap, wama khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma illa bil haqq. Apa sahaja yang Allah jadi di langit dan bumi ini, antara keduanya ini illa bil haqq, adalah dengan kebenaran. Maksudnya ada tujuan, tujuan yang benar. Ya, samalah antara dua ni kita ada tujuan Ustaz, ya. Apa lagi, virus COVID-19 juga ada tujuan, Allah jadikan itu. Bukan siapa jadikan. Ya, kalau ada yang kata bahawa US jadikan ke ada China yang buat ke apa sebagainya, kalau mereka buat-buat pun, tetapi hakikatnya Allah. Ya, Allah turunkan, izinkan perkara itu mesti ada hak, ada tujuan yang Allah beritahu kat sini. Ya, bukan sia-sia, ya. Dan harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita dah dapat sedikit pada PKP yang keempat ini, kita dah nampak rupanya salah satu yang paling jelas ialah pukul 12 Ustaz. Allahu akbar. Ya, kita menghadap Quran, kan. Masya-Allah. Biasanya pukul 12 ni orang cari makan. Kan, orang cari makan, orang pergi cari kedai makan, cari makan. Itu ialah dia punya ni kan. Tapi sekarang ni masya-Allah mencari makanan, Maidatur Rahman. Ini kita tak bayangkan, ya, kita tak pernah pun, saya pun tak pernah bayangkan saya setiap hari pukul 12. Ya, biasanya pun cari kedai makan juga Ustaz, ya. Jadi di sini wa inna sa'ata la'atiyah. Ya, kalau semua ini, apakah Allah jadikan ini untuk apa? Ada tujuan, dan tujuannya apa? Tujuannya wa inna sa'ata la'atiyah, ada hari pembalasan, hari kiamat, dan inilah yang perlu kita buat persediaan.
Jadi kaya, jadi miskin, ada virus COVID-19 ini, Allah suruh beri tahu dah bersedia ke tidak untuk as-saah. Itu dia punya purpose kita dia. diciptakan. Ya, iaitu kita ada tugas di sini dan nanti kita akan dinilai di sana nanti. Jadi itu yang perlu difahami pasal kumpulan kaum Lut ini dirasakan bahawa kita ni dah senang lenang. Dia pasal senang lenang lah tu. Yes, Bila dah senang lenang, dia rasa macam dia nak buat idea-idea kreatif. Selama ini mungkin dia nampak laki perempuan, tapi sekarang ni kita kreatif lah. Kan? Itu sebabnya kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian. Kalau rumah kita ni senang lenang, kadang-kadang kita mudah masuk kepada keselesaan, ya, kaedahnya comfort zone misalnya, dan itu amat bahaya. Kita kena ingat bahawa kita tak selamat lagi, belum selamat lagi. Allah cakap pada ayat yang ke 46, ya, pada ayat 46 yang kita dah baca sebelum ini, aminin. Pada ayat 82 tadi Ustaz, ya, kalau kita tengok mereka itu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Masya-Allah. Ya, mereka ukir itu dalam keadaan mereka rasa wah, kita ni dah ada gunung, rumah kita aman kita. Menakluki gunung Dia rasa betul-betul aman dan dia beriman pada rumah gunung itu. Tapi sebenarnya kita rumah besar macam mana, kaya macam mana, kita tak boleh rasa aman. Ya, apatah lagi zaman COVID-19 ni tak boleh rasa aman. Ya, kalau nak keluar nanti, kalau katakan boleh dah PKP bersyarat, ya, jangan pula rasa kalau macam ni saya dah boleh bersalam, boleh duduk rapat-rapat, ya, pergi sembahyang apa sebagai nanti dulu. Jangan rasa aman, ya. Itu baru di sini. Apatah lagi kalau kita ini belum lagi sampai syurga, tidak boleh rasa aman. Pasal itu perasaan yang dilalui oleh Ashabul Hijr. Dan kesannya apa? Mereka itu diazab dengan satu pekikan sebentar tadi. Dan Allah akhirkan ayat 85 ini dengan istilah fasfahil safhal jamil. Maksudnya, kalau kita pegang Quran ini, mushaf ini, dari buku muka surat, itu namanya safhah. Ya. Jadi fasfah safhal jamil maksudnya kita dah baca ni, kemudian bila kita macam tu, lupa segala-gala yang dah lepas kan. Maka itu cara Nabi dihiburkan oleh Allah. Mereka ni engkar orang musyrik Mekah, ya. Tak apalah, fasfah safhal jamil. Dah lepaslah, jangan terlampau stres sangat. Kalau mereka tak layan tu tak apa, kan, nanti Allah akan take care. Ya, dalam kehidupan kita zaman sekarang ini kadang-kadang stay at home, ya, ada benda-benda yang kadang-kadang menyakitkan hati ibu ayah di pejabat, contohnya barisan frontliners berjumpa pesakit yang kadang-kadang menjerit ke, ya, polis tahan, kemudian ada yang kena langgar. Polis kena langgar, ya. Jadi kalau katakan begini, memang kalau nak stres memang stres, tetapi ada as-saah. Ada pengadilan daripada Allah yang kita kena uruskan hidup kita, fasfahis safhal jamil. Ya, macam satu inilah lembaran barulah kita buka. Ya, jangan terlampau banyak sangat fikir pada yang lepas itu, kerana hidup perlu diteruskan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 86 Allah ingatkan inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allah ini siapa? Allah ini maha dan terus mencipta. Jadi bila Allah terus mencipta daripada kosong menjadi sesuatu, mencipta manusia, Allah boleh saja mencipta akhirat, ya. Dan kalau ada yang kata bahawa kita ni happy kat sini je lah, kan, kita tak ada penciptaan baru, sebenarnya dulu kita tak ada, Ustaz, kan. Tapi sekarang kita ada tujuan, dan bagaimana kita tak nak lupa kepada tujuan itu. Ini rahsia yang kita akan lihat sebentar lagi. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19 dalam surah Al-Hijr, surah ke-15, surah yang menceritakan kepada kita bahawa Allah ini memang sayang kita, Allah jaga kita, dan salah satu tanda Allah menjaga kita, Allah turunkan Al-Quran yang Allah jaga. Dan kalau kita menjaga Al-Quran ini, sudah tentu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam COVID-19 ini, kita perlukan penjagaan daripada Allah. Allah jaga kita sehingga kita diberikan satu daerah namanya daerah Salamin Aminin, yang penuh kesejahteraan, yang penuh keamanan. Dan keamanan tidaklah 100%, 100% kita peroleh di dunia ini, tetapi di sana itulah ganjaran bagi yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, pada hari ini kita dapat bersama pada bahagian akhir
ya kita nak mendalami lagi bahagian akhir ini, apakah rahsia ya, rahsia agar kita ini sentiasa dapat berlapang dada dalam segala cabaran dan dalam masa yang sama bersedia ya terus hidup dalam keadaan dijaga oleh Allah. Ya, Allah beritahu dalam ayat yang ke-87 hingga 93. Cuma sebelum kita nak membaca ni Ustaz ya, mungkin kita nak hari ini hari Ahad ya. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang cuti ya, ataupun ada yang bertugas frontliner sebagainya. Tapi hari ini pasal kita nak tengok kepada Sab'ul Mathani, ayat yang berulang-ulang ya. Harapnya mungkin ada orang lain yang tak tengok, dia bila tengok sahaja Quran Time nanti dia rasa rupanya As-Sab'ul Mathani ni ulang bukan sekadar ulang, tapi ulang yang membawa apa Ustaz? Membawa jalan yang menuju kepada Allah pada Allah SWT ya, dia mencari jawapan. Jadi kalau katakan tuan-tuan boleh share pada hari ini, mungkin tuan-tuan dah biasa share, tapi hari ini kita buat rekod 1000 share. 1000 share. Kalau seorang boleh share satu tempat, kalau ada 1000 orang share di tempat yang berbeza, subhanallah, ini harapnya menjadi mesej kalau orang tengok berkali-kali, pahala berkali-kali, macam kita baca Fatihah berkali-kali. Oh, subhanallah. Jom Ustaz. Pakat share, ya, pakat share. Dan Ustaz, kita mulakan bacaan ayat 87 hingga 93. 87 Ustaz Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu Ustaz saya tertarik dengan satu perkongsian sahabat kita ni di FB Ustaz, Datin Sri Syamsidah Ustaz. Wah, subhanallah. Beliau memang mengikuti saban hari Ustaz Malaysia Quran Time. Peminat setia juga ni. Terima kasih Datin Sri kerana bersama dengan Malaysia Quran Time belajar Quran, memahami Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih ya. Okey, kita nak sambung ayat yang ke-87 sehingga 93. Saya nak sambung lagi bacaan saya sebelum ini Ustaz dengan taranum jiharkah ataupun ajam. Nak sambung lagi dengan taranum itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 87 hingga 93 itu Allah menghiburkan Nabi, Allah memberi panduan kepada Nabi, memberi panduan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana untuk kita terus menjadi orang yang sentiasa berlapang dada dalam ujian. Ya, ada orang yang menerima, tidak menerima kepada kebenaran, dan dalam masa yang sama ialah bila Allah cakap tentang dalam ayat yang mana tadi Ustaz bercakap tentang ayat 86 ya, Allah ini Khallaqul Alim, Allah sentiasa mencipta. Jadi maksudnya Allah ada syurga, ada neraka. Kalau kita nak bersedia, nak Allah jaga sampai ke sana ya, special VIP lah ni. Maksudnya kita kena jaga kepada Al-Quran yang Allah nyatakan pada ayat 87. Itunya rahsianya. 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Itu antara salah satu nama Ustaz nama Al-Fatihah kan? Sab'an minal mathani. Sab'an mathani. Ya. Ada pendapat banyak ya, ada yang kata bahawa Al-Quran ini diberikan pada 7 bahagian ya. Tetapi pendapat majoriti ulama ialah As-Sam'ul Mathani ini adalah Al-Fatihah. 7 ayat itu ya. 7 ayat itu ya.
Mengapa diulang-ulang? Satu, kerana kita baca ulang-ulang dalam Fatihah, dalam solat kita. Okey, dalam solat. Yang keduanya, selepas surah Al-Fatihah itu, surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Maidah sampai kepada surah An-Nas itu, semua isinya itu ulangan kepada 7 ayat tersebut. Ya, maksudnya kalau surah Al-Hijr ni cerita orang degil, ini adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penerangan ni saja, ya. Jadi kalau katakan saya tak faham semua Al-Quran ini, Fatihah kita kena faham, dan itulah yang kita ulang pada setiap kali kita solat, kerana Allah nakkan kita ini sentiasa menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Siapa yang dapat nikmat? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satu cara nak dapat nikmat tersebut di dunia ini dapat baca Fatihah. Itu yang kita ulang banyak kali tu Ustaz, ya. Sebenarnya kita dapat hadiah. Tak pernah tertinggal lagi Ustaz. Cuba Ustaz, ya, kalau katakan setiap kali dapat Fatihah tu dapat RM7. Allahu akbar. Oi, dah rasa boleh pergi beli. Ya Ustaz, ya. Nak ceritanya, tapi Allah tak bagi sekarang. Ya, Allah bagi nanti. Kerana apa? Kalau bagi sekarang, ya, maksudnya dia tidak ada mahal lah. Dia tak jadi mahal lah, kan. Dia kalau kereta kan, kereta ni dia mahal ni bila dah susah tu dapat, kan. Tapi kalau mudah sangat macam pergi kedai RM2 dapat, kan. Rasanya ramai orang tidak menghargai jenama-jenama yang ada itu, ya. Jadi ini yang Allah beritahu, wal Quranil Azim, demi Quran yang amat agung. Siapa baca Quran, Quran ni syaratnya mesti kena selalu baca. Siapa yang selalu baca Al-Quran, dia akan dekat dengan Allah yang Al-Azim, dan dia pun akan jadi hebat. Itu sebabnya kalau malam yang diturunkan Quran tiba-tiba dia jadi special, namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Malaikat yang membawakan Al-Quran, dia tiba-tiba jadi ketua malaikat, namanya Jibril. Nabi yang membawa Al-Quran, Masya-Allah, Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, sentiasa beramal dengan Quran, kita juga akan jadi azim, kita akan jadi mulia, ya, dan penuh berhikmah. Itulah yang Allah beri formula bagaimana untuk sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-88, bila kita dapat Al-Quran ini, kita akan terjaga daripada beberapa perkara. Allah menyeru kepada kita, akhlak kita, la tamuddanna ainaik, jangan kamu palingkan ataupun tujukan pandangan kamu kepada kenikmatan orang-orang lain. Itu perkara pertama. Itu cara. Maksudnya kalau baca Quran, kalau kita masih lagi tengok orang lain dapat lebih je, kita tak puas hati, itu maksudnya Quran itu dia tak masuk sampai kepada peringkat azim tadi. Bila azim, wal Quranil Azim masuk dalam hati, kita tak akan tengok orang lain. Kalau tengok orang lain yang lebih-lebih tu, alhamdulillah, satu. Yang keduanya apa? Mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim, tidak sedih dan tidak rasa down, tidak mudah rasa down. Dan yang ketiganya, wahfid janahaka lil mu'minin, kita akan merendah diri bersama orang-orang beriman. Kadang-kadang orang beriman tu mungkin dia pakai kereta biasa, duit ni tak banyak, pakaian ni pun biasa-biasa, tapi kerana dia beriman, saya akan merendah diri. Itu tanda Quran sudah masuk. Tapi kalau tengok orang tu kereta besar, okey, kalau kereta kecil ataupun jalan kaki, kan. Dan maksudnya itu tanda Quran itu belum masuk lagi ke dalam hati yang perlu kita beri perhatian. Dan inilah adab yang Allah jaga. Allah kata pada kita, kalau kita jaga perkara ini, jaga Al-Quran, maka insya-Allah kita tak akan jadi ayat 90 itu. Istilahnya kama anzalna 'alal muqtasimin. Orang yang tidak menerima Quran sepenuhnya. Dipilih-pilih. Dia pilih-pilih. Kan? Rasa kalau katakan yang best-best, okey saya ambil, kan? Yang tak best tu tak apa. Kan? Tak. Itu yang Allah beritahu, penerangan muqtasimin ini pada ayat 91, alladzina ja'alul qur'ana 'idin, iaitu orang yang telah membahagi-bahagikan Quran. Kan, kalau dapat untung sebagai ahli bisnes, okey saya beramal, tapi kalau kena bayar zakat, kena keluar duit, tak nak. Kan. Kalau saya dapat populariti, saya ambil, tapi kalau tak popular, saya cakap perkara kebenaran, LGBT salah, menyebabkan nanti kurang like dan share saya, tak boleh. Kan, itu perkara yang Allah tegur kepada saya, kepada kita Ustaz, ya, agar kita moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah konsisten istiqamah dengan perkara ini. Kerana apa? Kerana Allah akan bertanya kepada semua orang. Orang-orang yang tidak beriman pada Nabi satu, tapi bagi kita juga pada ayat yang ke-92 itu, farabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah akan tanya. Bercakap tentang tanya ni mudah beginilah Ustaz, ya. Tiba-tiba ada satu kereta polis datang ke rumah kita, dia tanya, Encik Tarmizi ke? Ya, saya. Kan? Ya, Encik. Encik Tarmizi hari tu ada bawa kereta ke? Ada. Plate ada tak nombor ni? Ada. Kalau tanya 3 soalan dia, Ustaz rasa, wah seronoknya polis tanya saya ke ataupun dah mula habis.
habislah Apa kan. yang keempat? Apa soalan Apa kelima? soalan keempat? Keempatnya, saya sebenarnya ada terjumpa ada satu duit 1 juta terkeluar daripada kereta nombor ni. Nah saya serahkan. Allah. Itu mujur Akbar. lah kan? Mujur, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi nak ceritanya ialah soalan ini kalau kita buat baik Ya, Allah cakap amma kanu ya'malun. Best lah. Best lah. Dapat 1 juta ni. Juta. Tapi kalau nombor 4 encik sebenarnya hari itu encik okey. Meter berapa meter ni? Meter. Pada waktu itu Ya, Ustaz. berpeluh kita. Allahu Akbar, Ustaz. Apatah lagi kalau ditanyakan di hadapan Allah Allahu nanti. Disebabnya kita nak tahu macam mana nak menghidupi Al-Quran, bagaimana nak jaga Al-Quran. Kita sambung bahagian akhir ayat 94 99 agar kita terus dapat panduan daripada ilahi dalam surah Al-Hijr. Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang kita nak baca yang terakhir ini, sambil-sambil tu Ustaz, saya tengah scroll ni Ustaz ni. Oh, rupanya ada lagi Ustaz ni. Sahabat kita yang hantar pantun tadi Ustaz. Pantun. Oh, Kita pantun kena lagi, baca ya. Ustaz sebelum penutup ni. Oh, okey, Masya-Allah. okey. Ini bacaan kita yang terakhir hari ini ayat 94 sehingga ayat 99. Jadi pantun dia, terima kasihlah kepada Cik Syukri ni ya yang kongsi kita. Mari mengaji di Quran Time bersama-sama. Okey. Semoga mendapat syafaat di kemudian harinya. Insya-Allah. Hapuskan COVID-19, tanggungjawab bersama. Ayuh Malaysia, kita boleh buktikannya dengan barakah Al-Quran insya-Allah. Semua Allah Subhanahu boleh senang saja hapuskan Dan kita committed kan. Ya, committed. Subhanallah. Jadi terima kasih kerana bergabung bersama kita. Untuk jawapan itu saya akan serahkan kepada Ustaz Fazrul membalasnya nanti insya-Allah. Saya baca je. Banyak saya kena jawab ni. Okey, tuan-tuan jom kita baca lagi akhir surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 94 99 ini memberi kesimpulan Ustaz ya. Sebenarnya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kita jaga Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada peraturan akhlak yang perlu kita laksanakan. Salah satunya pada ayat 94 ini fasda' bima tu'mar. Ya, iaitu maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Time ini adalah seruan sebenarnya Ustaz ya. Quran ini disampaikan terang-terangan dan tuan-tuan pun boleh share untuk terang-terangan beritahu untuk masing-masing mendengar dan dalam masa yang sama dalam kehidupan kita seharian kita kena sampaikan. Betul, Ustaz. Ya, sikit-sikit tapi terus disampaikan dan kalau ada yang kata saya tak berapa okeylah dengan awak kan. Fa'arid anil musyrikin, ultimate yang paling kritikal adalah orang musyrik. Tapi kalau orang cakap saya rasa sejak bila pula awak jadi ustaz ni kan. Kalau ada orang cakap begitu tak apalah cakap saya baru nak start. Begitu. Ayat itu macam bagus kan. Macam bagus saja. Kalau ada orang cakap begitu, kata bahawa saya memang tak bagus itu sebabnya saya nak ajak untuk ke arah bagus. Jadi bila kita cakap begitu sebenarnya kita berpaling daripada nilai-nilai syirik itu tadi ya. Selain daripada orang yang musyrikin itu asal kerana apa tak nak dah disebabkan orang tu bercakap lepas tu kita tak nak dah berkongsi kebaikan khawatir nanti kita dianggap sebagai tidak menjaga hak Al-Quran. Jaga Quran ni bukan sekadar baca tapi kita nak faham ya, amal dan juga kita nak sebarkan. Moga-moga dengan Quran Time ini tuan-tuan share beritahu kan dekat WhatsApp, letak nota, ada yang buat nota bagus ya. Kongsi apa yang dapat sikit-sikit ini, komen, semua itu adalah peluang untuk kita fasda' bima tu'mar. Pada ayat 94. Dan biasalah kalau orang cakap tadi Ustaz ni macam bagus je. Allah cakap apa? Inna kafaina kal mustahziin. Bagi orang-orang yang suka mengolok-olokkan pada zaman Nabi itu Allah cakap inna kafainak.
Nah, cukuplah kami akan jaga. Dan bagi kita juga pada tahun 2020 ini, kalau ada orang cakap lah poyo istilahnya kan. Macam bagus saja contohnya. Kata dalam diri kita, cukuplah Allah. It's okay. Kan? It's okay, that's fine. Kan? Tapi I want you to be better. Itu bahasa Inggeris sikit ya pada hari Ahad. Okey. Jadi alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Siapa yang letakkan Allah ya sebagai seteru ya, nanti dia akan tahu juga. Ya, lebih kurang beginilah ustaz ya. Orang kerja yang kita dah bagi contoh sebelum ni, kerja syarikat A tapi dia pergi buat kerja bawah bos B. Hujung bulan dia minta daripada siapa dia punya gaji, A ke B. Dia sign dekat A ni. Buat kerja bawah B. Kemudian minta gaji dekat A sepatutnya kan. Tapi nanti A kata tak ada. Kamu kata sepatutnya buat kerja kat A, kamu pergi buat B, minta sana. Allahuakbar. Itu yang kita tidak mahu. Fasaufa ya'lamun. Siapa yang buat bukan kerana Allah, nanti akan tahu. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah mengiktiraf Nabi akan rasa sempit dada. Ya, Nabi ni sama juga macam kita. Kalau ada orang kata jomlah kita dengar Quran time, tak apa. Kita kuarantin je, tak payah Quran time. Dia kata begitu kan. Ataupun kita sibuk kan. Satu hari nanti sibuklah dia. Kan. Okay. Yang kita harapkan apa pesanan Allah. Kalau kita nasihat orang, ajak orang ke arah kebaikan tapi orang memperolokkan kita ataupun dia menyempitkan dada kita. Ayat 98, 99. Saya minta Ustaz kalau boleh ulang sekali lagi Ustaz. Dia punya isinya apa? Tasbih, banyakkan puji Allah dan banyakkan sujud solat. Tiga perkara ini, stres macam mana pun Allah akan bantu. Buat sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai saat kematian kita. Pasal yang paling pasti hari apa Ustaz? Hari Isnin ke, hari Jumaat ke, hari mati? Hari mati. Itu sebab Allah cakap hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Jadi Ustaz kalau boleh ulang balik, pasal ini adalah kesimpulan dan juga formula bagaimana menguruskan stres ketika nak menjaga Al-Quran tetapi berbaloi, pasal Allah akan jaga kita. Formula istimewa ni Ustaz. Hari ini tuan-tuan jom ayat 98 dan ayat 99, dua ayat akhir dari surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Kalau kita ingin menjaga Al-Quran, kita nak mengamalkan kebaikan, ada orang kecam kita, ada orang kata macam ustaz baru dengar Quran time dah nak jadi ustazah. Kalau ada orang bercakap begitu ataupun pandang begitu je Ustaz, begitu saja, maka Allah menyatakan banyakkan bertasbih pasal Allah Maha Suci, saya tidak suci. Banyak puji Allah kerana ya Allah engkau dah bagi macam-macam dah pun. Ya Allah, kau bagi Quran ini sebagai tanda kesyukuranku. Dan aku memang seorang yang hamba, ya. Aku hamba, aku tidak mahu jadi macam iblis, ya. Aku tidak mahu jadi iblis yang tidak mahu bersujud. Maka laksanakan perkara ini terus sampai ke akhir kehidupan kita. Sebabnya tiga sinopsis ataupun tiga resolusi lah Ustaz. Tiga resolusi yang kita boleh ambil daripada perbincangan akhir kita surah Al-Hijr. Yang pertama, kalau kita nak lapang dada dalam hidup, ya. Kalau kita nak tak stres, kita kena lapang dada dalam hidup kita. Fasfah safhal jamil tadi ya. Move on. Istilahnya ya, berlapang dada, move on kerana Allah akan jaga mana-mana yang bermasalah. Yang pertama, yang kedua, kita kena committed pada seluruh Al-Quran, jangan bahagi-bahagikan, jangan pilih-pilih ya. Dan ketiga, kalau kita stres, ada masalah orang kecam kita, banyakkan tasbih, banyakkan puji Tuhan kerana Allah dah bagi macam-macam, ya, fokus pada benda yang baik. Dan yang ketiganya, banyakkan sujud sampai bila Ustaz? Sampai hari Isnin ke Jumaat? Sampai habis PKP? Hatta ya'tiyakal yaqin. Kita doakan Ustaz. Allah amin ya Rabb. Baik tuan-tuan, jom kita sama-sama doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang mana kuat hatinya, ya Allah. Tatkala mana kami diuji dengan apa juga musibah daripadamu, ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang sujud kepadamu, bertasbih kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu, ya Allah. Apabila kami diuji oleh-Mu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan Al-Quran kekuatan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran ikutan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran pegangan kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran sahabat kami pagi, petang, siang dan malam. Birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa amin. Kita sebentar tadi ustaznya menjadi orang-orang yang sentiasa bersama Al-Quran, menjaga Al-Quran ya, agar Allah menjaga kita dan bagi tuan-tuan untuk kita terus menyebarkan mesej kita kena jaga kita dengan Quran ya, bukan sekadar jaga begitu sahaja, asal kita perlukan bantuan daripada Allah. Kita ada kempen untuk menyebarkan menyebarkan tentang Al-Quran, iaitu kempen World Quran Hour ya, di mana kita nakkan kalau boleh siapa yang tak pernah ikut World Quran Time ini ataupun Malaysia Quran Time ikut World Quran Hour sekali pun cukuplah ya, pada 13 Mei ini agar mereka dapat melihat rahmat Allah dalam COVID-19 ini. Kita akan kaji surah Ar-Rahman di mana Allah menurunkan, mengajarkan Quran ini sebagai satu tanda kasih sayang Allah SWT. Dalam masa yang sama kita juga ingin menyebarkan mushaf Al-Quran agar dibaca ya, terus dibaca oleh pesakit-pesakit di hospital dan juga pusat kesihatan seluruh negara. Ada nombor untuk tuan-tuan berwakaf. Saya menyeru tuan-tuan pada bulan Ramadan ini terus berwakaf agar harapnya kalau mereka menjaga Al-Quran ya dalam hidup mereka, ganjarannya masuk ke dalam akaun kita ustaz ya, dan kita juga dijaga oleh Allah kerana sanggup untuk mengulurkan RM10, RM5, RM1 agar Quran ini dapat sampai kepada mereka yang memerlukan ustaz. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dalam surah Al-Hijr pada hari ini. Esok insya-Allah kita bersama surah baru ustaz. Menarik ya. Kita ada surah yang bercerita tentang kepayahan. Yang rasa-rasanya mustahil berlaku, tetapi Allah boleh jadikan ia berlaku ya, penuh kesedihan. Tetapi ia menjadi sejarah, satu-satunya nama wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran, satu-satunya spesifik. Sudah tentu tuan-tuan yang di atas talian ya, di Facebook boleh teka dah tu surah apa. Surah yang ke-19 yang kita akan sama-sama ikuti insya-Allah. Ulangan program ini pada jam 10 pada malam ini, dan insya-Allah kita malam ini ada Ahad Ustaz. Ahad. Ada Ahad Ustaz. 11 ya. 11 lewat sikit ya, tak apa ya. Pastikan tuan-tuan jangan lepas, dan kita akan ikuti pada hari Isnin surah Maryam. Masya-Allah, mengabadikan nama seorang wanita yang berjuang dan terus berjuang untuk mendapat keredaan daripada Tuhan yang penuh dengan harapan dan juga pemberian. InsyaAllah kita bertemu lagi Malaysia Quran Time